Baik penonton, pada ruangan ini kita nak berbicara berkenaan pra-bajet 2023, bagaimana usaha kerajaan untuk memperkukuhkan momentum pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita saksikan tadi, Menteri Kewangan menyatakan bahawa bajet 2023 ini akan menekankan sebuah bajet yang berbentuk responsif, bertanggungjawab dan juga menyantuni kebajikan dan juga kesejahteraan seluruh keluarga Malaysia. Ya, itu dia. Dan seterusnya akan berbicara dengan lebih lanjut lagi bersama dengan kita. Saya kenalkan iaitu Raja Ahmad Iskandar Faris selaku Pengarah Komunikasi Kajian untuk Kemajuan Sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Tuan, mungkin untuk permulaan inilah sebelum kita menyentuh berkenaan bajet 2023 secara menyeluruh, mungkin kita boleh menilai keadaan semasa, cabaran-cabaran semasa yang perlu diambil kira oleh negara kita untuk kita memastikan kita dapat mengukuhkan lagi momentum pemulihan ekonomi secara keseluruhannya. Bagaimana Tuan? Jadi kalau kita lihat persekitaran ekonomi pada tahun ini ataupun sejak kebelakangan ini, kita baru sahaja nak bangkit semula daripada COVID-19 ataupun kemelut COVID-19, dan daripada masa yang sama, pada masa yang sama kita telah sedang mengharungi satu fenomena di mana banyak ketidaktentuan berada di serantau ASEAN dan juga di peringkat global. Contohnya persaingan geopolitik antara kuasa-kuasa besar dan juga kerisauan atau kebimbangan mengenai kemelesetan ekonomi global disebabkan kadar faedah yang dinaikkan di Amerika Syarikat dan ekonomi-ekonomi utama. Ini mewujudkan satu kebimbangan bagi pasaran domestik, kerana ini semua akan memberi impak yang besar kepada Malaysia. Jadi bagi bajet ataupun belanjawan 2023, kita perlu mengambil kira faktor ini dan respon dengan solusi-solusi yang tuntas dan jitu bagi menyelesaikan masalah yang mungkin timbul daripada faktor-faktor ini. Dan daripada itu, kita perlu fokus kepada bukan sahaja untuk memulih daripada COVID-19, tapi juga untuk membina daya tahan negara supaya kalau ada gangguan masa depan, ada lagi disruption in the future, we can head on, address it secara jelas. Okey, baik. Dan Tuan, Malaysia meletakkan sasaran bagi mencapai 31% penggunaan tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025 dan komited untuk mencapai status negara sifar pelepasan gas rumah hijau seawal tahun 2050. Dan bersandarkan situasi semasa sekarang ini memperkasakan apakah gambaran untuk bajet 2023 terus dijajarkan kepada green budgeting bagi memperkasakan pelaksanaan projek dan program pembangunan bersifat mesra alam dan juga mampan ini. Bagaimana? Ya, kalau bab pelaburan hijau ini, banyak orang selalu fikirkan tentang kos. Tapi ini adalah satu pelaburan masa depan. Kalau kita lihat dari segi investment ataupun pelaburan dalam teknologi hijau ataupun tenaga hijau, ini bukan sahaja menyelamatkan generasi akan datang, tetapi juga mengurangkan kos. Jadi dari segi ini kami lihat ada beberapa opportunity ataupun peluang bagi kerajaan untuk melabur. Pertamanya dari segi retrofitting atau pengubahsuaian alat-alat seperti lampu dan kipas dan alat-alat teknologi dalam pejabat atau premis-premis kerajaan kepada satu alat yang lebih mesra alam, yang kurang penggunaan tenaga. Keduanya, ada peluang dari segi voluntary carbon markets ataupun market sukarela karbon yang telah diumumkan oleh kerajaan pada belanjawan 2022 tapi belum lagi dilaksanakan. Jadi masa dah nak ke tahun depan tapi masih belum melaksanakan, jadi itu perlu diutamakan. Akhir sekali saya rasa dari segi pemeliharaan alam ini, kita perlu juga lihat bagaimana perkongsian kuasa fiskal antara persekutuan dan negeri itu dapat dikongsi bersama. Kerana kalau kita lihat cukai sekarang ini, kalau peringkat negeri, dia hanya bergantung kepada cukai-cukai hasil. Dan dari segi ini, proses hutan, hutan itu mungkin digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber yang lebih. Jadi jika kita dapat mengalih proses fiskal itu kepada mungkin negeri itu boleh mengutip cukai jualan ataupun cukai pendapatan sendiri, ataupun perkongsian antara persekutuan dan negeri yang lebih adil, dan mungkin kita dapat lihat proses kepada peralihan
dasar yang lebih masalah itu lebih maju ke hadapan. Itu berkenaan dengan green budgeting ataupun matlamat pembangunan lestari yang sepasti antara tumpuan dalam bajet 2023 ini. Jadi bila kita bercakap berkenaan bajet 2023 ini, pastinya kita ingin mengangkat suara dan juga harapan, aspirasi seluruh keluarga Malaysia. Namun dalam masa yang sama juga kita perlu melihat bagaimana wujudnya ketidakseimbangan jurang pembangunan ekonomi dan juga peluang pekerjaan infrastruktur bukan saja di bandar, malah juga perbezaan itu dapat dilihat di antara negeri dan juga negeri. Jadi bagaimana pandangan Tuan untuk kita mewujudkan agenda pertumbuhan yang saksama dalam bajet 2023 ini? Fenomena ini memang kita dah lihat sejak daripada 80-an lagi, di mana warga-warga di luar bandar berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan. Jadi kata kuncinya adalah pekerjaan yang berkualiti dan dapat memberi upah ataupun gaji yang setimpal. Bagi kita untuk membina ataupun memastikan pembangunan yang sekata ataupun seimbang, kita perlu fokus kepada usaha untuk mencipta pekerjaan di kawasan-kawasan ini, di luar bandar, di wilayah Sabah dan Sarawak. Apa idea ataupun apa usaha kita untuk mencipta pekerjaan di situ. Jadi dari segi ini saya dapat lihat ada beberapa sektor ataupun industri yang kita dapat tumpukan. Contohnya sektor pertanian, bagaimana Sabah dan Sarawak itu dapat menjadi bakul makanan ataupun sumber produser kepada makanan senegara. Dan ini mungkin dapat mengatasi cabaran-cabaran besar seperti food security, jaminan makanan. Dan kemudiannya sektor tourism juga, pelancongan. Dan dari segi bisnes ataupun perniagaan global, adanya satu sektor service outsourcing. Dan itu juga salah satu sektor yang saya rasa kita boleh manfaatkan kerana kita ada tenaga kerja yang berkemahiran. Kita boleh, dan dengan adanya teknologi seperti Zoom dan atas talian, kita boleh buat kerja melangkaui sempadan. Tak perlu kita servis klien itu di satu negara dan berada di negara itu, tapi kita boleh berada di Malaysia untuk servis banyak syarikat, terutamanya di Singapura ataupun negara-negara membangun dan yang sudah maju yang lain. Lebih meluas lah tu. Lebih meluas. Ya, okey. Baik, dalam bajet 2023 ini, apakah antara kerangka asas dan inisiatif-inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menyantunilah isu seperti peluang pekerjaan pengangguran, ketersediaan buruh berkemahiran ke arah IR 4.0 serta pekerjaan ekonomi gig? Pada pandangan Tuan, ya. Jadi dari segi pekerjaan, kita dapat lihat pengangguran itu sudah menurun. Kadar pengangguran itu sudah menurun. Tapi kalau kita lihat dari segi underemployment, iaitu guna tenaga tidak penuh, dari segi kemahiran, skill related underemployment, kita masih lagi satu figure yang negatif, yang menurun sejak saban tahun ke tahun. Apa maksudnya underemployment ini? Ini adalah bila kita seseorang graduan itu belajar tinggi-tinggi tapi tak dapat gaji yang setimpal. Dia belajar nak jadi lawyer, nak jadi peguam, tapi terpaksa jadi grab driver, terpaksa jual sate di tepi jalan. Yang berbeza. Berbeza. Bayangkan seseorang itu sudah menjalani latihan ataupun pembelajaran selama 4 tahun dan bayar dekat nak berpuluh ribu dan ada yang beratus ribu. Betul. Tapi bila keluar tak dapat kerja yang setimpal dengan apa yang mereka belajar. Itu adalah salah satu faktor ataupun input kepada nombor guna tenaga tidak penuh atau underemployment. Ini adalah satu masalah besar. Kenapa? Sebab kalau kita lihat berita-berita yang keluar baru-baru ini, kebanyakan lepasan SPM tidak mahu sambung belajar. Sebab apa dia tidak mahu sambung belajar? Sebab kalau belajar pun tak semestinya dapat gaji-gaji yang setimpal. Apa gunanya belajar 4 tahun tapi tak dapat gaji yang mereka mahukan. Jadi kalau kita nak lihat dari segi seluruh ekonomi, kita perlu semak semula apa kesalahan, apa cabaran, apa yang perlu kita lakukan untuk memperbetulkan keadaan. Dari segi ini saya rasa dari segi cabaran yang kita ulas sebentar tadi seperti food security ataupun negara yang menua, aging society, yang or age nation. Ini adalah satu peluang-peluang, ini adalah sektor-sektor yang kita rasa ada peluang untuk mencipta pekerjaan baru. Penjaga-penjaga caregiver kepada mereka atau individu yang telah menua, itu adalah satu vocation yang baru. Petani moden, saya dapat lihat lepasan SPM sekarang ini rata-ratanya sedang explore
sektor pertanian moden dengan menggunakan teknologi seperti IR 4.0, sensor dan IT yang lain. Ini adalah saya rasa perkembangan yang baik dan kita perlu bangunkan dengan insentif-insentif yang berkenaan dan itulah rasanya role of this budget untuk memastikan sektor-sektor ini dapat berkembang. Kita lihat pasca pandemik COVID-19 ini mewujudkan peluang-peluang dalam gig ekonomi dan kita sedia maklum ramai dalam kalangan belia sekarang ini sudah pun terlibat dalam dunia gig ekonomi ini sebagai salah satu punca pendapatan mereka. Jadi dalam bajet 2023 ini pada pandangan tuan sendirilah untuk menyantuni golongan-golongan pekerja di dalam gig ekonomi ini, apa antara inisiatif-inisiatif yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan? Dari segi gig ekonomi, saya rasa ini adalah satu perkara yang terjadi kepada golongan belia. Kerana tiada seseorang pun yang membesar dan pada waktu sekolah dulu cakap cita-cita mereka adalah untuk jadi pemandu gig ataupun pekerja gig. Ia terjadi kerananya kurang sokongan sewaktu pentadbiran terdahulu semasa pandemik dan sekatan pergerakan berpanjangan atau lockdown yang ongoing. Kerana kurangnya sokongan dari segi itu, mereka terpaksa mencari haluan lain ataupun cara lain untuk menyara diri. Dan gig adalah satu platform yang tersedia. Jadi mereka pun berpusu-pusu ke mengambil role gig ekonomi ataupun gig rider. Tetapi tiadanya sokongan yang menyeluruh untuk menyokong mereka. Waktu itu tak adanya SOCSO untuk mereka, tak adanya insurans, tak ada EPF. Tetapi bagusnya bajet yang lepas adanya satu mekanisme iaitu SOCSO yang voluntary ataupun sukarela. Jadi mereka bolehlah ambil satu program yang dapat melindungi mereka kalau ada kemalangan dan benda yang buruk berlaku pada mereka. Betul. Jadi sokongan seperti ini perlu ditambah dan kita perlu perkasa EPF secara diri bagaimana mereka yang bekerja sendiri dapat menabung untuk masa tua dan saya rasa satu elemen penting atau pembaharuan penting adalah kontrak agreement antara gig rider dan platform provider. Kerana pada masa ini mereka hanya dikira sebagai kontraktor. Jadi tidak dilindungi oleh mana-mana jaminan yang diberikan kepada pekerja. Jadi ini perlu diperjelaskan dan kita perlu push for this. Okey, berbalik kepada pengajian tinggi tadi, ada universiti yang mengambil langkah iaitu menggugurkan kos-kos ataupun program-program yang rasa macam kurang ataupun tidak relevan lah untuk masa kini. Dan perlu mungkinlah pendapat tuan sendiri, adakah sesuai untuk kita menambah program-program baru sebagai contoh mungkin tadi yang tuan kongsikan tadi kan, menyantuni golongan yang orang tua sebagainya. Dan adakah dalam masa sekarang ini beralih pada digital dan perlu sebenarnya perkara-perkara seperti ini diangkat kembali? Pendapat tuan bagaimana? Saya rasa dari segi menyusun semula sistem pendidikan negara, kita perlu lihat kepada bagaimana kita dapat menyediakan mereka untuk alam pekerjaan. Dan memastikan kesesuaian dan memastikan jika mereka melalui fasa 4 tahun atau 3 tahun pembelajaran ini mereka tidak unemployable. Sebenarnya kalau sistem itu dapat menggunakan satu method ataupun pendekatan di mana kita dapat meletakkan mereka dalam pekerjaan atau place to train dan melatih mereka untuk pekerjaan tersebut, maka kita dapat menjamin dengan lebih lagi mereka akan mendapat pekerjaan atau lebih employable selepas graduate nanti, selepas melepasi fasa pembelajaran. Kerana apa yang terjadi pada masa ini adalah kita melatih mereka untuk alam pekerjaan tetapi tak semestinya skill ataupun kemahiran itu sesuai dengan alam pekerjaan. Kerana benda ataupun development perubahan dari segi sektor pekerjaan ini terlalu pantas. Kita semalam kita sedar dulu kita guna fax, tiba-tiba sekarang kita guna email, sekarang kita guna WhatsApp dalam pekerjaan. Jadi kalau kita dapat marry these two things together, alam pekerjaan dan pembelajaran. Contohnya apprenticeship pada peringkat awal, pendedahan kepada alam pekerjaan mungkin
pada waktu SPM lagi, mungkin itu dapat menyesuaikan mereka dengan lebih baik supaya bila nak mencari pekerjaan nanti tidak susah, dan bagi mereka yang melalui program perantis ataupun apprenticeship dengan industri players atau pemain-pemain industri, mereka telah ada connection ataupun networking untuk terus sambung bekerja selepas belajar. Mungkin secara kesimpulannya, mungkin Tuan boleh kongsikan kepada penonton apa antara harapan daripada pihak REFSA sendiri untuk bajet 2023 ini, ialah untuk kita memperkukuhkan momentum pertumbuhan ekonomi kita ni pasca pandemik COVID-19. Seperti yang kita bincangkan tadi, kita bukan sahaja nak pulih ataupun bangkit semula pada pandemik, kita juga mahu membina daya tahan terhadap cabaran-cabaran yang mendatang. Ini termasuklah aging nation ataupun negara yang menua, food security, masalah iklim seperti banjir. Dari segi itu, kita perlu pastikan bajet 2023 ini dibincangkan dengan menyeluruh dan diluluskan pada tahun ini. Luluskan bajet dulu, fikirkan rakyat dulu, fikirkan periuk nasi rakyat dulu, nyawa dan hidup rakyat dulu, baru kita fikir pasal PRU. Itu dia. Baik, itu dia. Walaupun ringkas tapi cukup padat ya. Banyak aspek kita sentuh pada begini. Ya, betul. Yang paling penting ianya secara menyeluruh untuk kita memastikan keadaan dan juga masa depan negara kita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Raja Ahmad Iskandar Faris selaku pengarah komunikasi kajian untuk kemajuan sosial. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih. Baik, itu antara perkongsian kita berkenaan prabajet 2023, bagaimana usaha untuk memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Dan sekarang ini penonton,